Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Farid Misbah, sahabat yang dimiliki Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kepada Ummu Fatih, kepada Ustaz Syafiq Murad, kepada Cikgu Sabarudi dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah bertemu kita dalam satu majlis ilmu. Walaupun saya tak melihat fizikal tuan-tuan, yang nampak cuma nama saja, Suzy Daniel. Harap tuan-tuan tak keberatan ambil peluang 1-2 minit yang awal ni untuk share video ni dengan teman-teman kita yang lain. Moga padanya ada manfaat. Moga padanya usaha untuk kita menyebarluaskan kalimat Allah di muka bumi. Maklumlah tuan-tuan, pada waktu hari ini manusia berbagai-bagai maklumat sampai kita tak tahu mana satu sumber yang betul, mana satu sumber yang salah. Ketika Syekh Atiyah bertanya kepada Al-Imam Muhammad Al-Amin Al-Shamkiti yang bertugas sebagai salah seorang ulama besar mengajar dalam Masjid Nabawi, mengapakah beliau memilih untuk mengajar tafsir sedangkan Allah beri kepadanya ilmu yang berbagai-bagai? Jawapan beliau, tak adalah satu nikmat yang besar bila kita dapat mengajak manusia untuk memahami kalamullah. Jadi seperti biasa tuan-tuan, ajukan teras kita dalam tafsir dalam waktu PKP yang Allah uji kita ni tuan-tuan. Moga Allah berkesihatan, moga Allah beri pada kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sangat sukar ni tuan-tuan. Kalangan kita, sesahabat kita yang pergi, mungkin ayah ibu kita yang pergi, sama ada kerana wabak atau penyakit-penyakit yang lain. Kalaulah kita terpaksa pergi ke pasar raya tuan-tuan, terpaksa pergi servis kereta, terpaksa pergi ke tempat-tempat yang tertentu, jangan lupa doa yang Nabi pesan kita baca. Bismillahi thiqatan billahi wa tawakkulan alaih. Bismillah thiqatan billahi wa tawakkulan alaih. Bismillah thiqatan billahi wa tawakkulan alaih. Saya menyerulah bagi tuan-tuan yang hadir ni yang belum masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahzan, jemput masuk kerana kat situ ada berbagai-bagai kuliah yang kita kongsikan. Bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, masuklah ke Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Nanti doa-doa yang kita belajar di sini akan dimuatkan di sana. Tolong tuan-tuan jemput sesiapa yang belum masuk ke Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Moga-moga dapat masuk kat situ. Jadi seperti biasa, rujukan teras kita adalah tafsir Ibn Katsir. Dan jangan lupa tuan-tuan, dalam kempen yang kami adakan mulai 1 Syawal baru-baru ni adalah setiap tafsir Ibn Katsir yang tuan-tuan miliki, tuan-tuan akan dapat hadiah kitab Fiqh Mizan. Fiqh Mizan yang merupakan karangan Syekh Dr. Muhyiddin Ali Al-Qaradari, seorang ulama yang terkemuka yang menulis dalam bidang Fiqh Mizan. Fiqh Mizan ni berarti bagaimana kita memahami keseimbangan, perimbangan, fiqh muwazanah, bagaimana kita dapat mempertimbangkan mana lebih tepat dalam apa pertindakan yang kita buat. Jadi tuan-tuan yang terlibat dalam kempen satu rumah satu tafsir yang kami seru, tuan-tuan miliki tafsir Ibn Katsir ini, tuan-tuan akan dapat hadiah dengan setiap belian tuan-tuan Fiqh Mizan. Di samping itu kita juga akan mengadakan kuliah online bersama dengan penterjemah Syekh Ustaz Fawaz Fadil Noor. Beliau akan adakan daurah secara online untuk buku ni, yang tuan-tuan akan dapat hadiah daripada pembelian tuan-tuan tafsir Ibn Katsir. Tuan-tuan yang dapatkan daripada Telaga Biru ataupun daripada Zahzan Travel. Jadi tuan-tuan jangan lupa, dan bagi tuan-tuan yang telah miliki, yang telah beli Fiqh Mizan, harga kitab ni RM75 pun tuan-tuan layak untuk mengikuti daurah yang kami adakan pada bulan 6 dan 7 nanti, InsyaAllah. Okey. Baik, kita berada pada ayat yang keempat, iaitu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Buka muka surat 302 bagi memiliki tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-7. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Tiada bagimu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala seorang penolong pun, dan tidak ada yang dapat memberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan bahawa penciptaan langit dan bumi dan di antara keduanya adalah masa 6 hari, 6 waktu. Ayam yang dimaksudkan dalam Quran ini tuan-tuan bukan merujuk pada hari kita. Hari di sisi Allah SWT ni wallahu alam, ya, di antara perkara-perkara yang merupakan mutasyabihat. Kerana Ibn Abbas sendiri mengatakan bahawa ia satu perkara yang kita pun tidak maklum, kita pun tidak tahu. Nabi SAW pun tidak jelaskan. Tetapi ada satu ayat di mana Allah menggambarkan wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu macam 1000 tahun yang kamu kira. Jadi ada berbagai-bagai pentafsiran oleh para ulama terhadap perkara ini, tapi yang pentingnya Allah mempunyai kudrat untuk mencipta sesuatu itu dengan perintahnya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah Taala itu berkuasa untuk mengatakan kepada satu perkara andai dia mengkehendaki kun fayakun, dalam sekelip mata jadi maka jadilah. Tapi kata para ulama tafsir, contohnya Imam Qurtubi, Imam Tabari, Imam Ghaba Zuhaili, mereka mengatakan bahawa bila Allah merujuk kepada 6 masa yang kita tidak tahu ni, kata Ibn Abbas, mungkinkah ia merujuk pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 6 hari. Dan orang Yahudi mengatakan pada hari yang ketujuh iaitu hari Sabtu Allah berehat. Mereka menyangkakan bahawa Allah itu penat macam makhluk. Kita tidak bolehlah memikirkan Allah ni macam makhluk, tuan-tuan. Maka kalau kita nak samakan Allah, kita kena ada adab untuk mengatakan apa saja persamaan yang kita nak bawakan itu. Katakan walillahil mathalul a'la. Bagi Allah adalah contoh yang sangat tinggi yang kita tak mampu untuk samakan dengan manusia. Cuma kita datangkan contoh bagi memudahkan kefahaman setakat itu. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk itu adalah perkara yang tertolak, kerana Allah berbeza, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk yang mampu kita fikirkan. Kerana jangan jadi seperti setengah ahli falsafah yang mengatakan bagaimana nak tahu kemurkaan Allah, marahnya Allah. Kita kalau nak tahu pemaafnya seseorang itu, kita buat salah pada dia. Umpamanya kita silap langgar kereta dia, umpamanya kita silap buat salah pada dia, maka pengampunan ataupun kemaafan itu hanya dapat kita faham bila kita lihat dia memaafkan kita. Maka dengan Allah pun sama juga, kata ahli falsafah moden pada hari ini. Banyak videonya. Itu sebab saya seru pada tuan-tuan, tolong sambungkan video ni, panjang-panjangkan video para ustaz ini kepada masyarakat. Kalau tak, masyarakat terdedah kepada benda-benda mengarut lah tuan-tuan, yang banyak sangat pada hari ini. Ramalan waktu, ramalan kaji cuaca, tak apalah. Ni ramalan bila kiamat berlaku, Dajjal tu macam mana, cerita panjang lebar. Dalam Quran pun tak sebut perkataan Dajjal. Saya dah sebutkan tuan-tuan dalam surah Al-Kahfi, tafsir surah Al-Kahfi. Kerana biarlah ini satu rahsia yang tersirat, kita buat persiapan untuk menghadapinya. Andai diumpamakan seperti seseorang kita memiliki pisau yang siap kita asah dengan tajam yang sesuai, maka apa sahaja yang datang kita boleh potong. Sayur baik, binatang baik, sembelihan baik, daging baik, apa sahaja pun kita boleh lakukan dengan pisau yang siap ditajamkan. Maka begitulah akal kita yang perlu kita beri input yang betul, ilmu yang betul, belajar dengan betul. Anda datang Dajjal itu, kata para sahabat, usahakan mereka, anak-anak mereka pun kenal, boleh pukul halau Dajjal keluar dari Madinah kalau Dajjal datang pada waktu itu. Jadi kita nak bangkitkan ilmu ni, mestilah jadi orang yang rajin bersungguh-sungguh mencarinya. Bukan kita duk tengok dalam internet, cari, baca entah mana-mana sumber. Orang Syiah punya maklumat pun kita terima, orang Mu'tazilah pun kita pakai, akhirnya Khawarij pun kita ambil juga. Akhirnya caca marbah kita ni tuan-tuan, mana dan je. Jadi balik kepada perkara yang dinyatakan oleh para ulama dalam konteks ini, tawaduknya para sahabat macam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa ayat ini merujuk kepada 6 masa. Kita pun tidak tahu masa yang dikehendaki itu. Adakah masa itu merujuk macam hari yang kita miliki? Tapi dalam ayat berikutnya kita akan lihat bila Allah SWT menyatakan pula kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun, merujuk kepada 1000 tahun pula. Jadi macam mana kita nak singkan, nak taufikkan, nak singkurkan kefahaman terhadap perkara ini? Kerana perkara yang bersifat angka ni dalam Quran, kata sebahagian besar daripada para ulama, ia adalah mengajak kita untuk mengetahui bahawa Allah memiliki kudrat yang sangat luas, Allah memiliki kekuasaan yang sangat hebat, Allah memiliki dunia yang kita lihat pada hari ini, sedangkan planet yang berdekatan pun dengan susah payah ahli sains cuba untuk menerukainya. Bayangkan planet yang lain, langit sebagai contohnya. Jadi satu benda yang misteri untuk pengetahuan tuan-tuan. Memang kita tidak faham apa yang dikehendaki bila melibatkan waktu sebenarnya. Dalam ayat lain pula Allah menggambarkan khamsina alfasana, malaikat naik untuk membawa urusan Allah tu pada tempoh yang sama dengan 50,000 tahun.
Maka sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa bila melibatkan angka ribu-ribu ni bagi merujuk kepada banyak, merujuk kepada panjang, supaya kita membuat persiapan. Kerana tuan-tuan dimuliakan Allah, bila kita belajar tentang akhirat, contohnya ada kala matahari berada sejengkal di atas kepala ataupun sebatu di atas kepala. Ada kalanya menjadi gelap. Itu sebab orang-orang kafir minta kepada orang beriman supaya diberikan nur kepada mereka. Jadi yang kita orang beriman diajar untuk nur rabbana atimil alaina, ya Allah sempurnakan untuk kami nurana, cahaya kita. Kerana orang-orang kafir akan ada kegelapan. Bagaimana pula ayat tadi menunjuk kepada matahari dekat atas kepala, maknanya terang benderang. Tiba-tiba ayat ini menceritakan kegelapan pula. Jadi menunjukkan kepada kita mauqif, masyhad. Waktu kita berada di kiamat itu, dalam tempoh hari kiamat itu satu masa yang panjang. Beribu-ribu tahun, tuan-tuan. Wa kana al-yawma 'alal kafirina asira. Jadi pada hari kiamat itu menjadi sangat panjang. Kita ni kalau suka buat sesuatu, kita akan rasa cepatnya masa berlalu. Kita baru je baca surah Al-Kahfi hari Jumaat yang lalu, tiba-tiba dah datang hari Jumaat ini. Kerana masa kita penuh dengan perkara-perkara yang manfaat. Tapi orang-orang yang tak ada banyak kerja-kerja berguna dalam hidup, dia akan rasa panjang waktu. Kerana dia tak tahu bagaimana nak mengisi masa dengan betul. Itu sebab orang berada dalam penjara, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, merasa amat lama duduk penjara itu. Tapi orang yang bekerja kat luar dengan produktivitinya merasakan masa berlalu dengan cepat. Sedar tak perkara ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Jadi hari kiamat nanti menjadi satu beban untuk orang-orang kafir kerana mereka menjadi sangat asira, Allah sebut dalam Quran. Dia menjadi sangat payah untuk mereka. Sedangkan bagi orang beriman, dia menjadi sangat mudah. Mudah dimaksudkan itu salah satu daripada perkaranya adalah berkaitan dengan kecepatan dan juga masa yang disingkatkan oleh Allah SWT. Masa ni milik Allah, tuan-tuan. Itu sebab kita dalam doa kita ketika musafir sebagai contoh, mudah-mudahan Allah angkat daripada kita ujian, bala yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan. Kita boleh musafir sebenarnya ke kampung, balik ziarah orang tua, ziarah teman-teman, berbagai-bagai perkara boleh kita lakukan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah angkat daripada kita balak ni. Banyaklah berdoa kepada Allah supaya mengangkat daripada kita ujian ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Banyak kamu taubat kepadanya. Doa kita musafir apa dia? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'i anna bu'da. Allahumma innaka antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il qalb fil mali wal ahli wal walad. Apa antara doa kita? Wa tu'i anna bu'da. Pendekkan jarak. Jadi masa, tuan-tuan ni berasa. Masa yang panjang menjadi pendek. Kalau kita menaiki pesawat sebagai contohnya, menaiki badan umrah pergi ke Mekah, berapa jam? Ya Allah, lamanya terasa. Kalau seseorang itu mungkin tak ada kerja nak buat, buka movie yang ada dekat tempat duduk kapal terbang tu, tukar satu, tukar nombor 2, nombor 3, tak juga habis-habis. Tapi bagi orang yang mungkin biasa dengan perkara itu, dengan baca Al-Quran, membaca benda manfaat, rasa sekejap saya dah sampai, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi masa ni merupakan satu makhluk milik Allah. Tu sebab di akhirat nanti orang yang masuk neraka itu tidak akan mati sebenarnya. La yamutu fiha wa la yahya, yang kita baca pada surah Al-A'la itu. Orang kafir, orang-orang yang dibenamkan ke neraka, mereka tidak akan hidup dan tidak akan mati. Allah maimun muda, tersekat-sekat ni. Saya pun tak tahulah masalah yang sebenarnya berlaku ni. Tak apalah, tuan-tuan, kalau tersekat nanti tuan-tuan download, tuan-tuan dengar kemudian mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan ni pun ada kira pahala untuk kita berusaha mendapatkan ilmu. Jadi masa seperti yang digambarkan sini, perkara yang kita tidak faham, apakah yang merujuk pada 6,000 tahun atau 6,000 tahun, kerana satu hari seumpama 1,000 tahun dalam ayat yang Allah gambarkan, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin ma ta'udun. Ataupun kata sebagian daripada para ahli tafsir macam Ibn Abbas, 6 hari itu macam 1,000 tahun, kerana ada ayat berikutnya menyatakan alfa sanatin ma ta'udun. Wallahu a'lam. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Perkara ini ada merujuk kepada ilmu Allah. Madailah untuk kita mengatakan bahawa dia adalah menunjukkan kepada kita ketertiban, bahawa Allah mampu melakukan sesuatu itu, menciptanya dalam sekelip mata. Walaupun demikian, Allah menggambarkan kepada kita kepentingan untuk berhati-hati, berteliti, cermat. Maknanya kalau kita buat rumah sebagai contohnya, tak bolehlah kita push kontraktor cepat. Akhirnya nanti kita masuk rumah pun crack, rumah pun collapse contohnya. Kerana dia ada masa, tuan-tuan. Maka demikian juga dalam apa jua perkara yang kita lakukan, mesti ada kesabaran.
Yang Imam Syafi'i katakan itu akhir dan tanal al-ilma ila bi sittatin sa'unbika an ta'wiliha bi bayani zakain wa hirsin, apa lagi, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustazi wa tuli zamani. Saudariku, aku nak khabarkan kepadamu bagaimana giatnya menuntut ilmu itu memerlukan 6 perkara. Yang pertama, zakat. Zakat ni cerdik. Hirs ini maknanya tamak akan ilmu tu. Tak mau dapat sikit-sikit, nak dapat semua, bersungguh-sungguh. Wajtihadin, rajin. Kemudian wabulghatin. Bulghatin maknanya pergi mencari ilmu tu, bukan tunggu ilmu tu datang pada kita. Kemudian wasuhbati ustazi, kawan dengan ustaz, sabar atas kerenah-kerenahnya. Mungkin di kalangan ustaz yang kita belajar itu kasar, bengis sikapnya. Macam ada seorang ulama hadis namanya Sulaiman Al-Amash, tuan-tuan. Seorang yang sangat bahasanya sangat kasar, tapi anak murid bersabar dengannya kerana lupakan kekurangan untuk kita dapatkan kelebihan. Dan yang terakhir sekali, apa yang dikatakan itu adalah wasuhbati ustaz wa tuli zamani. Tuli zaman maknanya belajar itu perlu kepada masa. Tak boleh sekejap mata je kita terus dapat semua. Tak boleh, tuan-tuan. Dia kena ada proses. Jadi bila Allah menggambarkan penciptaan alam semesta ini dalam 6 masa yang kita pun tidak faham, apakah 6,000 tahun, apakah 1,000 tahun, seperti kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, madailah untuk kita kata ia bukan berlaku sekelip mata, walaupun Allah berkuasa berbuat demikian kerana nak menunjukkan kepada kita keperluan untuk kita jadi orang yang teliti. Iaitu dalam hadis menggambarkan, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila amalan an yutqinahu, dalam hadis sahih riwayat Nasa'i, bahawasanya Allah cinta kepada seseorang hamba yang buat satu kerja, buat dengan penuh itqan. Itqan ni makna apa, tuan-tuan? Teliti, bersungguh-sungguh, tak ada hentam kromo. Ajar anak kita untuk buat maths itu, buat sungguh-sungguh, nak buat sabar-sabar, kejar masa, ikut masa. Tapi jangan buat segera siap, banyak pula salahnya. Tak gunalah buat begitu. Jadi tuan-tuan ni mulia sekalian, kena optimize. Orang kata optimize ni maknanya masa yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau nak kata maximize pun tak apa tepat, minimize tak apa tepat, optimize. Maknanya buat pada waktu yang sepatutnya tanpa berlengah-lengah. Kalau kita berniaga sebagai contohnya, membela ayam, menanam sayur, orang bisnes fahamlah bahasa ni. Kalau kita patut target 6 bulan, tiba-tiba kita biar tak apalah, tambah sikit lagi 2 bulan, jadi 8 bulan, maka ayam itu akan banyak lagi makan. Kita punya overhead akan meningkat dengan pekerjanya. Bila kita nak sembelih, begitu juga dengan tanam sayur, ada tempoh waktunya. Maka kita kena belajar perkara ni, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Jadi bila merujuk kepada 6 masa ni, kata para ulama, ia adalah merujuk kepada bagaimana Allah mengkehendaki daripada kita dalam apa jua yang kita buat, hendaklah mengalami prosesnya. Jangan tergesa-gesa. Kerana man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa nak buat satu benda tanpa meraihkan proses yang sepatut dilalui, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Contohnya anak itu melihat ayah punya harta yang banyak, dia tak sabar-sabar nak dapat harta ayah dia, dibunuhnya ayah dia, tuan-tuan. Na'uzubillah. Ini betul-betul dibawa dan contoh oleh para fuqaha. Dia tak sabar tunggu ayah ni lambat benar matinya, dibunuhnya ayahnya, tuan-tuan. Akhirnya bila bunuh ayah itu, harta yang sepatutnya diberikan kepada dia, faraid itu langsung dia tak dapat. Ini namanya man ista'jala bi syai'in qabla awanihi uqiba bil hirman. Siapa yang tergesa-gesa nak buat satu perkara tanpa meraihkan proses yang patut dilalui, langsung dia akan diharamkan daripada memperolehinya. Gitu tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Nanti ada peluang kita masuk surah Al-Qasas. Kita belajar bagaimana Nabi Musa AS belajar daripada Nabi Shu'aib. Dikatakan itu mengambil masa 8 hingga 10 tahun. 10 tahun sebenarnya. Wa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Kata Nabi Shu'aib kepada Nabi Musa AS, bahawa belajarlah daripada aku 8 tahun, kalau engkau ambil 10 lagi baik. Menunjukkan nak jadi Nabi pun kena belajar dulu, tuan-tuan. Bukan senoenaknya terus jadi orang pandai begitu. Rupa-rupanya tempoh 10 tahun ni, kalau cerita tentang keperluan seseorang untuk jadi pakar satu bidang, ia tempoh yang wajar. Anak kita belajar nak jadi doktor, bersungguh-sungguh dia jadi doktor. Ingat boleh terus jadi doktor pakar? Tak, tunggu pula selama dia belajar degree, tuan-tuan. Dan kabarnya anak yang nak jadi doktor pakar ni, orang-orang yang cemerlang ini, nak masuk bidang kepakaran itu macam dia kena buat second degree dalam medicine dia, tuan-tuan. Jadi begitulah dalam hidup ini, perlu kita bersabar dalam satu perkara yang kita lalui. Jangan tergesa-gesa.
Jadi Allah menceritakan, menggambarkan kepada kita penciptaan makhluk yang dia jadikan, yang zatnya yang mulia dan agung itu jadikan pun mengambil masa yang kita tidak tahu. 6 yang disebut kat sini, 6 sama ada 6 hari di sisinya yang kita kira 6,000 tahun ataupun 1,000 tahun kata Ibn Abbas, kita tidak pasti, tapi merujuk kepada ada satu proses untuk pencapaian yang begitu cemerlang. Ini yang ditekankan kepada kita, ya tuan-tuan, kata kebanyakan para ahli tafsir. Baik tuan dimuliakan, sebelum terlupa saya nak promotekan Habatus Sauda Birkah. Bagi tuan-tuan yang belum berkesempatan untuk menggunakannya, ayo gunakan Habatus Sauda Birkah daripada penaja Zazan Travel. Saya tunjuk kepada tuan-tuan, alhamdulillah telah diproses untuk mudah untuk digunakan, boleh bawa dalam handbag macam ni, dalam briefcase. Makan 2 biji pagi, 2 biji malam contohnya. Ni nampak senang untuk digunakan. Kabarnya ada mereka yang membelahnya, mengeluarkan minyak, campur dengan kelapa darah, kemudian sapu pada rambut, jadi lebat dengan izin Allah katanya. Wallahualam. Ibu yang menyusukan anak, yang kurang susu, insya-Allah boleh gunakan. Kan kita yang selalu senak-senak perut, susah nak tidur malam, insya-Allah ini merupakan rawatan yang Nabi syorkan. Sabda Nabi SAW yang merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Dan dalam hadis mengatakan namanya sebagai Habatul Barakah, bijirin keberkatan. Ada sahabat-sahabat yang luka dalam peperangan, mereka balik dinasihatkan untuk menggunakan Habatus Sauda, mereka pulih dengan izin Allah SWT. Makan tuan, bismillahirrahmanirrahim. Semalam saya kunyah, ini saya telan. Nabi kita minum macam ni tuan, sipping. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Ini Habatus Sauda Birkah. Dapat tuan-tuan, kalau boleh jangan dapat untuk diri kita, hadiah untuk ayah ibu kita, adik-adik kita. Kalau kita hadiah ke orang RM50 tak nampak sangat jumlahnya, tapi kalau bagi makanan kesihatan macam disyorkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW, ini sangat makna baginya. Dapat tuan-tuan Habatus Sauda Birkah. Alhamdulillah ramai yang telah pun repeat, terima kasih. Dan ada tuan-tuan minat untuk jadi ejen pun kami alu-alukan, jadi stokis ke, nak jadi dropshipper ke, kami amat alu-alukan. Boleh menghubungi pihak Zazan Travel. Kemudian dalam ayat ini Allah menggambarkan, kemudian dia baru semayam di atas arash. Tidak ada bagimu selain daripadanya seorang menolong pun, tidak ada yang dapat beri syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Istiwa ini duduknya Allah Ta'ala adalah perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Contohnya Imam Malik, begitu Imam Ahmad, kata-kata mereka menjurus kepada al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Maksudnya, bila perkataan-perkataan demikian dibawa oleh Quran, ia merujuk kepada benda yang kita faham. Cuma kaifiatnya kita tidak tahu kerana Allah SWT berbeza daripada makhluk. Beriman dengan ayat-ayat seperti ini hukumnya wajib. Dan menanya lanjut, berbincang lanjut tentang perkara yang kita tidak tahu hukumnya adalah membawa kepada haram, tuan-tuan yang mulia sekalian. Bid'ah, mana satu yang larang. Kata Imam Malik, ketika mengajar, orang bertanya, bagaimana duduknya Allah itu, wahai Imam Malik? Maka Imam Malik menjawab, istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Duduk dalam Quran, duduklah. Tapi caranya tak bolehlah kau tanya aku, kerana Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Dan beriman dengan ayat-ayat semikian hukumnya wajib. Bertanya lebih-lebih adalah perkara yang namanya haram. Maka Imam Malik minta supaya dihalau orang tu keluar daripada majlis ilmu. Kerana dalam mana-mana bahasa di dunia pun ada simpulan bahasa, ada kiasan kata, ada nama-nama yang tersirat, tersurat, semua ada tuan-tuan. Kalau kita gambarkan dalam hidup ini, dia telah memeluk Islam. Memeluk Islam. Adakah Islam itu ibarat pokok untuk dipeluk tiang? Dia telah masuk Islam. Adakah Islam itu binaan untuk dimasuk? Ini bahasa tuan-tuan. Madailah untuk kita kata orang masuk Islam, fahamlah. Tak payah nak cerita lebih lanjut. Dilarang masuk dalam bilik ini melainkan kaki tangan. Benda tuan-tuan. Kaki tangan yang masuk dalam bilik itu. Ataupun arahannya sampai daripada pihak atasan. Ada orang kat atas kita ke tuan-tuan? Sudahlah, benda tu difahami. Buat apa dibincang dengan panjang lebar yang menyusahkan orang dan menyesat-nyesatkan orang? Kita orang beriman diajar untuk menerima benda ini. Kita bawakan seperti mana kata Imam Ahmad. Kami bila baca ayat seperti ini, kami sebut begitu saja. Tak perlu nak dirungkaikan, dibincangkan dengan mendalam. Akhirnya kita pun terjerumus dalam falsafah dan akhirnya jadi orang sesat. Kerana ayat-ayat yang menceritakan tentang kekuasaan Allah, wajah Allah, tangan Allah ini
Para ulama mentakwilkannya sebagai kuasa Allah, kebijaksanaan Allah, ketinggian bagaimana Allah SWT buat arahan itu, maka memadailah untuk kita kata perkara semikian. Ini yang kita belajar daripada tuan-tuan guru mengikut sanadnya kepada para salafus salih, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada gunanya untuk kita bincang lebih lanjut, bincang tentang ayat-ayat seperti ini hingga mengakibatkan perpecahan berlaku dan mulalah melabel-labelkan satu sama lain. Baik tuan ya. Dan dalam ini tiada siapa bagimu untuk memberikan penolong dan tiada memberi syafaat. Kerana orang-orang Arab selalu menggunakan perkataan syafi'. Syafi' ni mana recommender lah, pembantu lah. Ibarat kita nak masukkan anak kita ke sebuah tempat yang penting, kelulusan dia cukup dah. Cuma mungkin kerana kita ni orang berkedudukan tinggi, pangkat tinggi, gaji banyak, contohlah orang bisnes, maka tidak dijadikan prioriti untuk masuk ke satu tempat seperti itu kerana dia beri keutamaan pada orang susah. Sedangkan waktu berlaku PKP-nya mungkin ada orang yang jatuh juga tuan-tuan, yang mungkin perniagaannya tidak jadi makmur seperti sebelumnya, tapi orang duk pukul rata sama saja, mesti berjaya, bisnes mesti berjaya. Tak tahu hari-hari kita susah nak bayar gaji pekerja pun tak ada. Maka tuan-tuan ni boleh rasa kita terpaksa minta syafaat orang tertentu untuk dapat kemudahan-kemudahan. Ini namanya syafaat. Syafi'. Jadi kat dunia selalu kita fikir siapa boleh bantu kita. Kita nak buat projek, contohnya nak dapat tanah, kita melalui orang tertentu kita ada kelayakan, ada duit, nak bumi putra pula, maka kita melalui orang tertentu untuk dapat recommendation, dapat sokongan, maka itu dipanggil sebagai syafi'. Maka Allah mengingatkan, ini dia sudut pasal dia panggil sebagai musyakalah. Oleh kerana perkataan ini selalu digunakan oleh orang Arab, maka Allah bawa dalam versi itu untuk kamu faham bahawa kat dunia kamu ada sokongan, bantuan, tapi kat akhirat no way, tak ada laluan langsung. Tiada siapa yang bantu kamu melainkan Allah sahaja. Jadi inilah yang dikehendaki. Maka dalam ayat ini, afalah tatazakkarun, mengapa kamu tidak memperhatikan, mengapa kamu tidak melihat? Ya, ibarat kata Nabi SAW kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, yang pada awalnya merupakan pemuka orang Quraisy, datang untuk berdebat dengan Nabi SAW. Anaknya Husain, anak kepada Husain ini merupakan Imran. Jadi tuan Husain ni merupakan seorang pemimpin orang-orang Quraisy. Pada waktu dia tanya pun Nabi, dia pun dah buta, tak nampak. Orang pun pimpin dia untuk bertemu dengan Nabi ketika Nabi berada di rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Maka Husain pun berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau ni menyebabkan perpecahan pada orang Arab. Aku dengar banyak kau kata tentang Tuhan-Tuhan. Berhentilah Muhammad, kata Husain ini, pakcik tua ini. Nabi pun berkata kepada pakcik Husain ni, ya Ami, selesai tak apa yang nak cakap? Ya, selesai. Maka Nabi tanya pada soalan mudah je. Kalau ada orang yang sakit, dengan siapa pakcik minta tolong? Tuhan pakcik kata ada 7. 6 di bumi, 1 di langit kan? Kalau ada berlaku kemarau, dengan siapa pakcik minta? Allah di langit itu. Langit mana tinggi lah tuan-tuan ni. Langit ni pun dibincang oleh para ulama. Di surah akidahnya, langit kita di kutub utara, di atas. Tapi langit orang di kutub selatan di bawah langit kan. Langit pun benda yang memang kita tak boleh nak cerita mana apa hakikatnya. Orang di timur langitnya di sana, orang di barat timur langitnya di sana, orang di utara langitnya di atas, orang di selatan langitnya di bawah kita. Langit pun kita tak boleh nak sebut macam mana, apa maksud tinggi tuan-tuan. Ni kalau kita nak perincikan lebih lanjut tentang orang mengatakan Allah di langit ya. Langit satu benda yang kita pun tidak faham sebenarnya tuan-tuan ni, milik Allah sekalian. Maka berkatalah Nabi, sabda Nabi kepada pakcik Husain orang tua ni, kalau sakit minta tolong kat siapa? Allah kat langit itu. Maknanya tinggilah. Kalau kemarau minta tolong kat mana? Allah juga. Kalau berkahwin tak dapat anak minta siapa? Allah juga. Dan buat apa yang 6 itu? Apa gunanya yang 6 itu? Kata Nabi SAW kepada Husain. Husain pun bungkam dengan hujah Nabi SAW itu. Lalu dia pun tidak ada pilihan lain mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Tuhan mengepakan pesuruhnya. Masuk Islam dia. Anak dia bernama Imran dalam majlis Nabi itu, ketika bapaknya datang langsung tak peduli. Tapi bila bapaknya masuk Islam saja, lekar-lekar dia datang, dipeluknya, diciumnya bapaknya itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini madailah untuk kita faham bahawa Allah Ta'ala meminta daripada kita untuk menggunakan akal bagi tujuan berfikir. Maknanya sebijak-bijak orang Jepun, sebijak-bijak orang Norway, sebijak-bijak orang yang dekat dunia ni, UK, ke mana-mana di universiti terkemuka,
kalau mereka tidak menggunakan akal berfikir adanya Allah SWT. Mereka lah merupakan orang yang lebih dahsyat daripada binatang, tuan-tuan yang berkata. Kerana itu Allah mengatakan balhum adall ulaika humul ghafilun. Walaupun nampak kehidupan dunianya bukan main lagi pencapaiannya, kajian-kajiannya, tapi dinilai di sisi Allah tak ada apa-apa bahagian langsung kerana tidak ada keimanan dalam diri mereka. Jadi setakat saja tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ni. Jangan lupa pesan saya bila kita keluar rumah, terpaksa pergi ke mana-mana tempat, jangan abaikan sabda Nabi SAW, doa yang dibacakan itu ketika Nabi bersama dengan orang yang sakit kusta. Nabi makan dengannya, tidak ada pilihan, takkan Nabi nak beredar pula, bukannya jadi contoh yang baik. Maka Nabi telah mendoakan dengan bersabda, Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaih. Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaih. Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaih. Kita memang tidak mahu pergi ke tempat-tempat yang ada risiko, tapi ada kalanya kita terpaksa pergi lah tuan-tuan. Maka makan doa ni Bismillahi thiqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Ya Allah, aku yakin dengan kau. Kau saja boleh selamatkan aku. Aku dah berusaha sebaik mungkin. Aku dah sanitize tangan aku dah pakai facial mask. Aku dah keluar tadi dengan doa. Sekarang aku terpaksa pergi tempat seperti ini, ada terdedah. Aku doa hanya pada Engkau saja, Allah. Bismillahi thiqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Ya Allah, aku yakin dengan Kau, sesuatu tempat bergantung aku, dan aku tawakal pada Engkau, wahai Tuhan. Aku tidak mahu menyebabkan orang kena penyakit, dan aku pun tidak mahu dipindahkan penyakit kepada diriku. Sekian tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa sampaikan video ni pada tuan-tuan. Ada tuan-tuan dapati padanya ada manfaat. Barakallahu fikum. Kita selalu ada kat rumah. Ni Quran besar ni jadi teman untuk jadi imam dengan anak-anak. Para ulama' memfatwakan kalau kita semayang berjemaah dengan anak, isteri, maka Quran yang kita baca dalam sembahyang fardu pun tak ada masalah. Tak adalah berbalik kita baca surah yang sama. Jadi ambil lah satu rakaat baca setengah muka surat ke. Macam Quran qiyam yang kami ada ni, ada tanda-tanda tempat berhenti. Merah ni menunjukkan kisah ke kisah. Jadi tuan-tuan dapatkan Quran ni, Quran qiyam namanya. Mashaf qiyam. Mudah-mudahan kita dapat jadi pimpinan, imam, dan anak-anak lelaki pun boleh diamanahkan jadi imam waktu kita sembahyang mereka ataupun kita tidak ada di rumah. Mudah-mudahan adalah peluang untuk kita membaca Quran, mengkhatamkannya di rumah. Adalah perubahan dalam pimpinan kita ketika sembahyang. Jadi setakat saja dulu, wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Tuan-tuan jangan lupa, ada tuan-tuan nak buat korban, kami di Zazan Travel boleh membantu tuan-tuan menjayakan niat tuan-tuan itu, mengadakannya di Mekah, di Sudan dan juga di Yaman. Di Mekah, di Sudan, di Yaman. Tuan boleh menghubungi Zazan Travel. Besok pagi pun pukul 9.30 pagi saya ada di Wow Shop untuk memberitahu tuan-tuan tentang projek korban yang akan kita adakan di 3 tempat itu untuk bulan haji nanti, untuk hari-hari dalam musim haji nanti, hari tasyrik, hari raya Aidil Adha. Tuan boleh tengok saya besok di Wow Shop bersama dengan Ustaz Faiz. Bagi siapa yang minat untuk mengadakan korban macam tahun lepas kita adakan. Dan tuan-tuan, anak-anak kita kat rumah takut tak ada pengisian, tolonglah ziarah www.telagabiru.com.my. Ada banyak buku yang boleh kita dapati, kita beli, kita manfaatkan sesi anak kita pada kat rumah. Boleh buat maths, sains, geografi, sejarah, bahasa Melayu, pendidikan Islam, bahasa Arab, semuanya ada, alhamdulillah. Untuk anak-anak daripada darjah 1 sampai darjah 6, daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Prasekolah pun ada. Tolong tuan-tuan, boleh dapatkan daripada telagabiru.com.my. Buka, tekan telagabiru.com.my. Baik, terima kasih tuan-tuan, terima kasih Muhammad Fadli, Hasanah, Bobnas, terima kasih Hajah Hafizah, Yang Mulia Tengku Murni, Zikri Hamdan, Zul Vika, Wahid Supian, semua yang hadir pada malam ni. Jazakumullahu anna kulla khair. Nur Awatif, mari sama kita tamatkan dengan baca doa. Moga-moga Allah makbulkan doa kita. Tangan kita rafakkan, kalangan tuan-tuan merupakan wali Allah yang doanya mustajab di sisinya. Muasfani Ahmad, Zahurin Zakaria. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami, bapa kami yang banyak jasa mereka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak ada cara kami nak balas jasa mereka, ya Allah. Bantulah kami untuk bersabar di atas kerana mereka masih hidup. Bantulah kami untuk sentiasa mengingati mereka yang telah wafat. Doakan untuk mereka, wahai Tuhan, kerana Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu, baiki amal salih kami kepadamu. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut, wa atasamna bi rabbil malakut, wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut. Isrif anal aza, isrif anal aza, isrif anal aza, innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung dengan nama yang sangat mulia, dan kami pegang kepada kekuatan-Mu yang maha perkasa, dan kami tawakal kepada-Mu yang maha penyayang. Ya Allah, jauhkan kami daripada bala ini, Ya Allah, dan sekalian umat Islam, Ya Allah. Kami, pasangan kami, anak, isteri kami, Ya Allah, keluarga kami, Ya Allah, orang yang kami sayangi, pekerja kami, sekalian jalan kami daripada bala yang turun ni, wahai Tuhan. Sungguhnya tiada tempat lain untuk berlindung melainkan kepada-Mu saja, Ya Allah. Tiada tempat lain untuk minta melainkan kepada-Mu saja, Ya Allah. Tiada tempat lain untuk mengadu melainkan kepada-Mu saja, Ya Allah. Habis buntu segala jalan, Ya Allah, walaupun tertutup segala matlamat, tapi kepada-Mu lah tempat pergantungan yang mutlak, wahai Tuhan. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika aman siwak. Ya Allah, pada hari yang sukar ini kami mohon kepada-Mu, cukupkan kami, rezeki kami, keperluan kami, kesihatan kami, Ya Allah, dengan benda-benda yang halal. Selamatkan kami daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, wahai Tuhan. Janganlah jadikan kami minta-minta kepada orang lain, Ya Allah. Jadikan kami mutlak minta hanya kepada-Mu saja, wahai yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemberi. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada-Mu lah kami bergantung, kepada Kamu minta, kepada-Mu tempat kembali, Ya Allah. Allahumma hafazna bi islami qa'imin, wa hafazna bi islami qa'idin, wa hafazna bi islami raqidin, wa la tushmit bina a'da'an wa la hasidin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khaza'inu biyadik, wa na'udzubika min kulli syarrin khaza'inu biyadik. Wahai Tuhan kami mohon kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, peliharaan-Mu ketika kami berdiri, ketika kami duduk, ketika kami berbaring, ketika kami tidur. Ya Allah, janganlah biarkan musuh-musuh bertindak ke atas kami dan orang-orang yang benci terhadap kami, Ya Allah. Masuk penyakit-penyakit yang bahaya ini, peliharalah kami, anak isteri kami, keluarga kami, sekalian orang yang kami sayangi, wahai Tuhan. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza zanban illa ghafarta, wala maridan illa syafaita, wala hamman illa farajta, wala dainan illa qadaita, wala musafiran illa salamta, wala aiban illa satarta, wala jahilan illa 'allamta, wala zaliman illa hadaita, wala mazluman illa nasarta, wala hajatan hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa adaitaha wa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Wahai Tuhan kami, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis-Mu pada malam ini yang sakit, yang sembuh, wahai Tuhan. Yang menikah aib Engkau tutupkan, Ya Allah. Yang jahil Engkau beri ilmu padanya, wahai Tuhan. Yang zalim Engkau beri hidayah kepadanya, supaya meninggalkan kezalimannya. Yang dizalimi Engkau selamatkan dia daripada kezaliman orang padanya. Yang belum memiliki anak, Engkau kurniakan untuknya anak-anak yang salih, yang salihah, yang akan mengembirakannya menjadi penduduk matanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan ada seorang pun yang belum kahwin, Engkau beri padanya suami atau isteri yang salihah. Suami yang salih atau isteri yang salihah akan bahagiakan mereka di dunia juga akhirat, Ya Allah. Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Sungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan, sama kita menangguhkan kuliah pada malam ini dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ruhana Saad. Terima kasih pada Kamisa Usman, Zaidul Hadi, Suzy Daniel, Mala Ahmad, Agustin, Maria Yasin. Ya Allah, ramainya nama nak kena sebut. Bagi tuan-tuan yang tak sempat sebut Lavender Biru, jangan lupa join kami di sahabat Ustaz Hazan dalam Telegram. Kami menanti keadaan tuan-tuan, kami jemput tuan-tuan. Anda ada persoalan di situ pun ada ramai ustaz-ustazah yang boleh jawab. Anda yang ada doa yang tertinggal, yang tak sempat catat, kat situ ada, insya-Allah. Terima kasih tuan. Sekali lagi saya tinggalkan tuan-tuan bawah penjagaan, bawah kasih sayang, bawah rahmat, bawah pemerhatian yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.